dengan doktor. Jadi tak boleh. Kepada percaya itu maksudnya yang tidak ada kepentingan dengan doktor tersebut. Contohnya kata macam kata akak ni lah, boleh lah, ni boleh ke? Geng-geng dia nampak, tak apa, walaupun tak ada mahram pun, tapi perempuan itu dipercayai. Itu kata boleh. Tak perlu nampak. Contohnya macam bersalin kan, hospital kerajaan, doktor. Hospital tu dah tak ada doktor bersalin perempuan. Ni ada lelaki lah yang tengok macam mana. Kan? Tapi lelaki tu bukan naik syekh. Orang tengok, perempuan nak bersalin, nak keluar kepala budak daripada lubang paras si ibu yang nak bersalin ni. Takkan doktor lelaki tu pun naik syekh boleh tengok. Cuba tak fikir betul tak? Tak tahulah kalau tak ada betul pula kan. Tengok tu pun boleh naik syekh pula. Tak tahu pula saya. Tapi pada pandangan kita lah, kan, adakah akan naik syekh doktor ni? Tapi dia tentu nak melaksanakan tugasnya sebagai doktor yang menyambut kelahiran anak tersebut. Cuma segi kaedah dia, kalau tak ada doktor bersalin perempuan, yang ada lakinya, yang itulah boleh dibolehkan dia melihat aurat bahkan ibu yang bersalin, hatta kawasan yang sangat sensitif. Tapi kalau ada untuk bersalin wanita, perlu untuk bersalin wanita. Tapi masalahnya kita dapat tahu tak ramai doktor perempuan yang berminat menjadi doktor bersalin, ataupun yang dipanggil buat bersalin kan, tak ramai. Itu jadi masalah sekarang. Kita tak tahulah apa jalan penyelesaian dia untuk pihak Kementerian Kesihatan. Dia lebih arif lah benda tu kan. Kita tak boleh nak komen banyak-banyak benda tu. Tapi itu dia tadi, kalau dia haruskan syarak, tak apa. Tapi kalau sahaja nak buka, itu adalah perbuatan yang kalau dulu Ustaz, sama-sama saya dulu Ustaz, batu bayi tahun 1970 Ustaz, macam mana Ustaz? Illa ma qad salaf. Yang itu dah cerita dulu, kita minta ampun kepada Allah SWT. Macam juga Haji Madun Sarimah, apa dulu dia orang tu tak seksi ke? Ya Allah, Ustaz pergi tengok terbang dia, tak apa yang orang. Dah selesai? Okay. Kita pun manusia biasa kan? Tapi dia dah berhijrah, meninggalkan benda-benda tu. Macam ni zaman-zaman dulu macam mana kan? Illa ma fasalah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa dulu. Macam mana dulu, zaman-zaman dulu tahun 60-an 70-an, orang yang bertudung tahun 70-an, orang yang baik. Tahun 80-an punya tu orang yang baik. Kalau yang bertudung tu memang baik. Contohnya macam dalam filem Ali Setan, pakai tudung tu baik. Orang kan sebilik Azura, apa ni, Asmida tu, tudung nampak tutup benda, ini nampak lah. Itu pun kira baik dah tu, zaman-zaman tu. Sebab zaman tu perempuan tak bertudung memang ramai. Tahun 80-an. Kalau ada yang bertudung pun, tudung arkam, kum-kum tu kan tahu. Sampai timbul istilah kum-kum kan. Hantu kum-kum, tengok main pakai muda, hantu kum-kum lagi. Itu zaman tu tahun 80-an kan. Sekarang mana-mana je. Tapi yang bertudung tu lah yang kita jumpa dekat dekat Padang Puluh, peluk dengan power. Bertudung tu lah kita boleh jumpa pukul 2 pagi naik motor, bonceng motor lelaki pukul 2 pagi. Jumpa. Perempuan bertudung tu lah yang kita boleh jumpa dengan Mak Repit pukul 3 pagi di Ipoh pada malam Ahad. 3 pagi apa buat? Perempuan bertudung naik motor, bonceng motor lelaki pukul 3 pagi. Mana tak ada value lah tudung ni. Kan dia sebagai kebiasaan, bukan fashion lagi, kebiasaan. Kalau fashion tu jadi macam-macam lah. Ada yang macam ni lah, yang macam ni lah. Ada tudung yang terkini pula, ada jadi macam selendang pula kan, dia tutup sini ya, belakang tu ada selendang belakang dua, ada cabang dua pula, macam tocang pula, macam-macam. Ini tadi menemukan aurat dan amalan yang dilarang. Bersusuk haram kan?
kena jelas. Bersusuk hukumnya haram. Sebab mengubah kejadian Allah, dan amalan itu amalan yang salah. Kalau mati susah nak campur. Dibuat dia untuk bomoh yang pasang susuk tu dah meninggal juga. Macam jadi nak cari siapa yang pandai buang susuk. Macam mana kalau mati? Itulah kalau kata dia nak buang, kita tanam ke bumi kan dengan dia bersusu sekali. Itu pun buat macam mana? Jangan pasang susu lah. Tolonglah. Nak muka cantik, banyakkan berwudu, pakai tepung gomak. Cantik pakai tepung gomak, apa lagi? Pakai whitening cream. Putihlah muka. Wallahu a'lam. Yang ketiga, hukum wajib. Hukum wajib, perkara wajib satu yang beri pahala, bila dikerjakan dosa, boleh meninggalkannya. Contohnya amalan solat 5 waktu, puasa pada Ramadan dan sebagainya. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu maksudnya. Kalau kita tak solat fardu 5 waktu. Kalau kita tak solat fardu 5 waktu, berdosa. Kalau kita buat, dapat pahala. Itu dia. Puasa juga, tinggal puasa Ramadan, berdosa. Kita buat puasa Ramadan, dapat pahala. Kalau uzur, tak puasa. Kalau uzur, tak berdosa. Sebab tak memenuhi syarat wajib berpuasa. Antara syarat wajib berpuasa, hendaklah suci dari haid dan nifas. Jadi kalau dah kita uzur, macam mana kita uzur? Kalau puasa, cuti ya. Makanlah pizza berbanyak. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat ini sembahyang itu merupakan kewajiban yang ditetapkan atas orang mukmin dan mukminah pada waktu-waktu yang ditetapkan. Wajib solat fardu subuh pada waktu subuh, bukan pada waktu maghrib. Kalau waktu maghrib macam mana? Tak sah. Kalau dia kata dia sama maghrib, usolli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Sah tak sembahyang dia? Tak sah. Tak sah sembahyang dia. Sebab niat tak kena waktu. Sembahyang subuh waktu maghrib. Melainkan kalau disebut qadaan atau lain. Kalau disebut qadaan, tak kisah waktu mana-mana pun, sebab dia ganti. Tapi kalau adaan tunai, mesti pada waktunya. Wajib dibuat pada waktunya. Itu yang Allah tak sebut kitabam mawquta. Mesti ikut waktunya. Kalau subuh macam subuh tadi, semua subuh lah. Jangan nak sembahyang isyak pula dia. Usolli fardhu isya'i 4 raka'atin. Ada lain tak nak buat pukul 6 pagi. Tak sah sembahyang. Tak sah. Kalau qadaan itu lain. Sebab kita ganti. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat, hukum sunat. Tarikh sunat, satu yang diberi pahala jika dikerjakan dia tak berdosa, boleh meninggalkannya. Contohnya saat sunat, bersedekah, bersunat dan sebagainya. Sunat ni senang je. Kalau kita buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Contoh, bersiwak sebelum solat, hukumnya sunat. Kalau tak buat, tak apa. Kalau tak gosok gigi sebelum solat, tak gosok gigi, tak sebelum sembahyang kita tak gosok gigi, itulah. Terus semayang je, ambil wudu terus semayang. Sah tak semayang dia? Sah. Tapi kalau kita menggosok gigi sebelum solat itu, dapat pahala sunat. Ataupun bersiwak itu dapat pahala sunat. Itu je. Kan? Ya. Amalan sunat ini merupakan amalan tambahan dan suatu sokongan untuk menampung mana-mana kekurangan dan ibadah wajib yang kurang sempurna. Memang betul. Solat sunat kita perbanyakkan untuk menutup kekurangan yang ada dalam solat fardu. Kita digalakkan membanyakkan solat sunat. Puasa sunat macam tu tak? Kamu mungkin puasa Ramadan kita ada kekurangan di mana-mana, maka kita tampung balik dengan puasa sunat yang ada. Di akhirat kelak, bila setiap insan dihadapkan ke muka pengadilan Allah, setiap amalan wajib seperti solat dan puasa dinilai kesempurnaannya. Jika kurang sempurna, maka ditanya perlu tak amalan-amalan sunat seperti solat sunat dan puasa sunat untuk menokok amalan wajib. Betul lah. Betul. Amalan
sunat ni sebenarnya dia support, dia menyokong amalan-amalan wajib. Yang kita buat tu kalau ada kurang, contoh kalau zakat ada kurang kat mana, sedekah tu akan cover, sedekah ke wakaf ke akan cover balik, akan tutup balik kekurangan yang ada tu. Hukum makruh, ada makruh satu amalan yang diberi pahala jadi ditinggalkan dan tidak berusaha boleh mengerjakannya. Amalan makruh seperti memakan makanan yang berbau seperti bawang mentah, petai dan segala makanan yang menyebabkan mulut berbau busuk sehingga mengganggu jemaah lain dalam solat juga dikira makruh. Merokok dan sebagainya, asalnya makruh kan merokok asalnya, kerana bila isap rokok tu bau mulut tu tak sedap. Tapi